Halo, Assalamualaikum. Murid-murid tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Minggu lepas kita belajar tumbuhan, cara melindungi diri daripada musuh. Hari ini, cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri hidup sekeliling. Contoh macam kalau kawasan sejuk, apa tumbuhan tu buat? Kalau kawasan panas, apa tumbuhan tu buat? Kalau haiwan, kalau sejuk dia boleh bulu tebal, hibernasi, migrasi. Kalau kawasan panas dia boleh bernanam lumpur, telinga panjang dan macam-macam lagi. Okay? So, let's check it out. Macam biasa, sediakan buku ni. So, kita mau tulis nota sekejap lagi ya. Okay? Nota yang saya suruh tulis saja. Apa tulis yang lain-lain tu, okay? Yang part saya suruh tulis, itu je tulis. Okay? Kalau mau sediakan air, boleh sediakan air. Okay? Lama, tumpahlah pula. Okay. So, sediakan telinga, dengar dulu apa yang saya mau ajar. Okay? Kalau serasa selaju, kasih pause. Kalau nak faham, boleh message di Telegram atau komen saya kat bawah. Okay? Boleh? Bye-bye. Okay? Jom kita start. Okay, let's restart it. Okay, akhir pengajaran ni kita akan dapat tahu ciri khas tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan iklim sekitar. Okay? Boleh? Okay, ni kita akan dapat tahulah macam mana ciri-ciri tumbuhan tu. Dia boleh hidup di kawasan iklim yang panas, iklim yang sejuk, perubahan musim. Okay, hari ni kita rasa ada 6 kah? Cikgu rasa bukan 6, ada banyak ni. Cikgu pun dah pasti. Okay, jom kita cek. Okay, pertama kita tengok tumbuhan. Macam mana tumbuhan tu menyelesaikan diri tempat yang panas dan musim kemarau. Apa tu musim kemarau? Musim kemarau ni musim yang tidak hujan. Kering saja tu musim kemarau, okey? Okey, jom kita tengok tumbuhan macam mana dia menyelesaikan diri di kawasan musim kemarau. Okay, cara pertama, akar yang panjang. Tumbuhan yang hidup di kawasan ni akan punya akar yang panjang. Apa tujuan akar? Mesti dia cari air, kan dia cari udara kan? Dia akan pergi panjang, tujuan tu cari air yang di dalam tanah lah, bawah tu. Okey, tumbuhan yang berakar panjang adalah cactus. Okey? Cactus memang akar dia panjang. Okey, boleh baca tu. Okey. Kedua, batang yang boleh menyimpan air. Okey, batang yang boleh menyimpan air. Batangnya, tumbuhan yang batangnya boleh simpan air tu, tujuannya yang mau simpan lah macam unta kan. Tahu unta ada bonggol untuk simpan lemak. Apabila musim kemarau, dia boleh gunakan lemak tu untuk makan. Macam tumbuhan ni, apabila musim tidak air, tumbuhan tu boleh pakai air yang disimpan dalam batang. Contohnya dalam sini, iaitu macam biasalah, cactus dan pokok pisang. Ada kamu tengok cerita kah? Kalau kita, apa tu, di padang pasir, dahaga, cari pokok cactus, tebang, minum. Kalau boleh, tidak bagus tu sebenarnya sebab air pokok cactus ni tak sedap, pahit dan boleh rasa sakit kekal. Kalau kamu di hutan, kalau kamu apa tu tidak air, kamu cari akar kayu yang berjunta-junta itu, tebang, lepas tu titiskan di mulut. Tapi hati-hati, tak pula nanti tersalah akar, tak pula akar tuba, tapi rasanya bukan. Okey, boleh? Okey, cara kedua, batang simpan air di kawasan panas. Okey. Cara ketiga, okey, sebelum tu saya mau terangkan bagi tahu dulu, tumbuhan ni ada daun kan? Okey. Daun tu selain tujuan daun tu untuk proses fotosintesis, daun ni tujuannya untuk tumbuhan tu bernafas, untuk keluarkan air. Cuba kamu ambil cermin, kalau kamu ambil cermin kan, kamu coba ada macam air kan? Macam tumbuhan juga, apabila dia bernafas, dia akan keluarkan wap air. Itu sebablah kalau kamu pergi hutan, waktu pagi tu kamu nampak kabus kan? Kabus tu disebabkan oleh tumbuhan melakukan proses transpirasi. Transpirasi adalah proses air keluar daripada tumbuhan melalui daun. Okay? Jadi macam mana kalau time tu musim kemarau? Apa perlu pokok tumbuhan untuk kurangkan proses transpirasi ini dan kurangkan kehilangan air? Jom kita tengok. So, cara ketiga ialah tumbuhan akan menggulungkan daun. Okay? Tumbuhan akan menggulungkan daun. Okay, apabila musim panas, macam tengah hari apa tu, pokok seperti pokok pisang dan jagung akan gulungkan daun. Tujuannya untuk mengurangkan proses transpirasi dan untuk mengurangkan air hilang daripada daun. Jadi dia gulunglah, dia macam
gulung, takut. Okay? Dan tengah hari lah. Cara keempat, ni ada pokok yang menggulungkan lah. Contoh pokok tomato dan pokok kunyit. Okay? Cara keempat, menggugurkan daun. Ada pokok, dia bukan gulung, dia kasih gugur daun tu. Gugur. Supaya mengurangkan proses transpirasi tu. Proses kehilangan air di udara. Okay, inilah. Contoh pokok ni kalau kamu tengok dalam gambar ni, ini adalah pokok getah. Okay, gambar tu pokok getah. Okay. Cara kelima. Kelima, daun berbentuk jarum. Berbentuk jarum. Okay. Contoh pokok kaktus dalam gambar ni. Okay, selain daripada tumbuhan tu dia mengulungkan daun, dia gugurkan daun, ada juga pokok dia ubah daun tu, bentuk daun tu daripada daun tu bentuk lebar begini, dia ubah bentuk jarum-jarum. Okay? Macam kaktus ni. Tujuannya pun sama untuk mengurangkan kekurangan air. So duri-duri ni bukan ini untuk menghalang haiwan mengganggu dia. Duri ini sebenarnya adalah daun pokok kaktus yang bertujuan untuk mengurangkan kehilangan air. Ini daun sebenarnya bukan bukan macam duri biasa. Kalau macam pokok bunga ros, durinya dibatangkan ini seluruhnya. Itu kira macam daunnya juga. Okey, sekarang kita tengok tadi tu adalah tumbuhan menyesuaikan diri di kawasan yang panas dan kemarau. Sekarang kita tengok tumbuhan menyesuaikan diri di kawasan yang angin. Kawasan yang angin kuat. Macam mana pokok tu? Boleh tidak tumbang, boleh tidak bertahan. Okey? Macam mana? Okey, cara pertama, daun berbentuk jarum. Okey, contoh macam pokok ru. Okey, apabila daun bentuk jarum, angin senang lalu. Jadi tidaklah dia macam menahan. Contoh macam cuba kamu ambil kain atau kain selimut, kamu berlari begini. Susah kan? Sebab kain tu lebar. Tapi kalau kamu pakai baju fit, berlari senang kan? Macam tumbuhan. Nak hanya guna daun besar-besar. Kalau daun besar-besar tinggal kawasan berangin, senanglah pokok tu tumbang. Kan? Betul kan? Okay. Daun berpecah-pecah. Sama je lah dengan daun bentuk jarum. Okay. Ni daunnya jenis macam pokok kelapa. Tengok pokok kelapa dalam gambar ni, dia pecah-pecah. Jadi kalau bagi tiup angin, dia masih still okey lagi lah. Dia tumbang. Tengok gambarnya. Dalam video yang sekejap ni. Okay. Daun pecah-pecah. Okay. Nombor 7, batang mudah lentur. Okay. Kawasan berangin ni, pokoknya mesti batangnya mudah lentur. Mudah bertemu. Okay. Kalau batang mudah lentur, nanti angin, patah. Tumbang lah. Okay. Okay, batang mudah pokok kelapa mudah lentur bila ditiup kencang. Tengok ni batang ni. Okay. Dia boleh begini-gini kan. So, kuatlah mudah lentur. Tidak tumbang di kawasan berangin. Itu sebablah pokok kelapa tumbuh subur di di kawasan tepi pantai. Sebab tepi pantai selalu berangin kan dan dia boleh hidup. Kalau pokok balak tak boleh hidup kawasan pantai, makan tumbang sebab selalu nak tiup angin. Okey. Okey. Tadi sudah kawasan panas. Kedua kawasan berangin. Ketiga, kita tengok pokok di kawasan yang sejuk. Beriklim sejuk yang ada salji. Tengok ada siapa tu Olaf kan ni namanya Olaf. Okay. Daun berbentuk jarum. Okay. Daun bentuk jarum. Okay. Contoh macam pokok Christmas. Kamu tahu kan pokok Christmas? Perasan tak daunnya macam bentuk jarum, macam berus botol tu. Okay. Apabila salji berkumpul, salji tu akan tidak berkumpul di atas daun tu. Sebab kalau salji berkumpul di atas pokok tu akan tumbang. Yalah, macam kalau kamu pokok, kamu letak barang, tahankah dia? Mesti patah nantinya. Okay? Itulah daunnya bentuk macam jarum-jarum. Kalau kamu masih nak percaya, boleh nanti habis PKP ni, boleh pergi Kundasang, ada tu pokok Christmas. Cuba tengok daunnya, panjang-panjang kan? Supaya salji, apabila dia berada di atas, dia boleh terus jatuh ke tanah. Jangan tanya saya, Kundasang ada salji ke tidak? Kundasang tidak salji. Sebab kita, Malaysia tetap di garisan panas, garisan khatulistiwa. Kita tidak salji. Itu sajalah. Okay. Kulit yang tebal. Kulit tebal. Selain daripada pokok kawasan sejuk ni, yang punya daunnya bentuk jarum, kulit pokok ni tebal. Supaya dia boleh melindungi diri bahagian dalam lah daripada musim sejuk. Kuat.
tebal macam kamu berselimut. Berselimut kan biasanya panas. Begitu juga pokok. Tapi dia pakai kulit yang tebal. Oke. Oke. Sekarang ambil buku kamu nih. Sediakan pensel, pemadam, boleh warna, boleh buat cantik-cantik, lagi bagus. Okay? Sebab saya tidak mau hilang buku ni. Darjah 6 pakai balik buku ni. Okay? Boleh Okay. So, kita boleh mula tulis. Dah ready? Macam kemarin, macam minggu lepas, kita buat Okay, tulis ni. Alamat. Alah, sorry ini maksudnya iklim panas atau kemarau. Okay, tulis. Boleh pause. Tekan pause, boleh tulis. Okay, dari sini kita tengok ciri khas tumbuhan menyusukan diri. Kawasan berangin ada 3 cara. Batang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun bentuk jarum. Kawasan iklim panas atau kemarau, berakar panjang, batang menyimpan air, daun terubah suai menjadi duri, mengulungkan daun, gugurkan daun. Iklim sejuk, kulit yang tebal dan daun berbentuk jarum. Okey, tulis ni. Sudah siap, boleh warna. Sudah siap, jangan lupa gambar dan post dalam Telegram. Sains tahun 5 jujur, okey? Boleh? Okey, boleh pause. Okey, itu saja daripada saya. Thank you. Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan buat kuis pasal topik tumbuhan melindungi diri pada musuh. Kedua, tumbuhan menyusahkan diri dengan alam sekitar. Okay, 2 tu saja. See you next time. Bye.